Okey, jadi pelajaran pertama yang kita ambil dari konsep ini adalah berapa ramai orang yang telah terkena akibat oleh dosa saya. Adakah dosa-dosa saya antara saya dan Allah Subhanahu Wa Taala saja dan saya aktif membuatnya? Ataukah ada dosa-dosa saya mempengaruhi orang lain? Dan kemudian anda melihat perbuatan baik anda. Dan perbuatan baik terbaik bukan hanya mempengaruhi diri sendiri, tetapi juga mempengaruhi orang di sekeliling anda. Jadi dosa dia hanya mempengaruhi dirinya sendiri, tetapi perbuatan baiknya adalah untuk orang lain. Lelaki itu telah sedar akan perbuatannya oleh dirinya sendiri sebelum dia ditangkap oleh orang lain. Salah satu tragedi dosa besar adalah ketika anda menunggu orang lain untuk menghentikan anda, daripada anda sendiri menghentikannya. Saya dapat lepas kali ini, saya terus melakukannya dan melakukannya dan melakukannya dan melakukannya. Apabila seseorang melakukan dosa, faktor pendorong yang paling kuat untuk menghentikan dosa itu perlu kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan faktor lain. Dan dalam keadaan lelaki ini, dia tidak tunggu untuk ditangkap. Dia menangkap dirinya sendiri, kan? Okey, perkara ketiga yang kita pelajari dari ini, perbuatan baik yang mendahului dosanya tidak memanfaatkannya pun langsung pada hari kiamat. Tapi satu perbuatan baik itu yang berlaku setelah dosanya, memang telah menolongnya dan bantu kesnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu pastikan anda follow up dosa anda dengan perbuatan baik. Selepas buat dosa, taubah dan follow up dengan perbuatan baik, amal baik. Okey, sekarang syaitan akan datang kepada anda dan dia memberitahu anda satu daripada dua perkara. Sama ada, apa gunanya nak buat perbuatan amal baik sekarang? Kau harus putus asa seumur hidup kau. Engkau ni manusia yang sangat teruklah. Atau lebih teruk lagi, mengapa kau tidak terus berbuat dosa je sekarang atau buat dosa untuk menutup dosa kamu dan terus menggalikan diri anda ke dalam lubang ini? Lebih baik kamu korek je lubang, kau pun dah jauh dalamnya. Syaitan akan datang berkata-kata dengan kamu. Allah Subhanahu Wa Taala memanggilkan anda ke karamnya dan pengampunannya, kasihnya, rahmahnya, walaupun pada saat-saat yang terendah, yang tergelap kamu. Jangan biarkan syaitan atau kesepian anda atau rasa bersalah anda menyebabkan anda putus asa. Sebaliknya, lihatlah apa yang boleh anda lakukan sekarang untuk mengimbangi dengan apa yang telah anda lakukan. Dan akhirnya, subhanallah jika anda melihat dosa berbanding dengan hasanah yang dilakukannya oleh lelaki itu. Kita akan melakukan kesilapan. Kita akan jatuh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi biarkan keindahan taubah anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala, biarlah ia jadi taubah yang indah. Kita juga dapat melihat dari cerita ini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala kerana belas kasihnya kepada orang ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah merancangkan dia dalam keadaan di mana dia boleh melakukan kebaikan amal. Dia ni tidak keluar dan mencari untuk membuat sedekah, kan? Sebaliknya Allah Subhanahu Wa Taala membawa amal itu kepadanya kerana kebaikan yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam diri lelaki ini. Dan Nabi SAW berkata ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi seseorang, dia Subhanahu Wa Taala membimbingnya tepat pada saat sebelum kematiannya dan mengabaikan seluruh hidupnya yang berada dalam tidak ketaatan. Sebilangan orang yang baik, mereka mempunyai kebaikan dalam dirinya, tetapi mereka belum mempunyai hidayah, mereka belum mempunyai bimbingan. Ada sesuatu yang hilang, yang masih kurang. Bahan yang penting itu tiada. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menanamkannya pada saat-saat terakhir dalam hidup mereka untuk menghilangkan semua yang telah mendahuluinya. Subhanallah.